Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sama-sama kita kata Alhamdulillah dengan perasaan yang keluar daripada hati kita, kerana apabila kita kata lagu tu kita akan termasuk sikit sebanyak di dalam golongan hamba Allah yang syukur. Maka itulah yang kita nak. Itulah kita nak kerana hamba yang syukur ialah hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi masa semacam ni pukul 5 lebih kurang, maka jika tidak ada keunzuran apa, insya-Allah kita akan muzakarah bersama supaya tak sia-siakan masa yang lalu di atas kita dan tidak akan kembali. Masa yang lepas tidak boleh nak ambil semula. Sekarang ni pun ia akan lalu, dan yang akan datang tak tahu banyak mana lagi yang tinggal. Maka sekarang ni kita berada di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan al-Mubarak, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan barakat. Maka kita ambillah peluang yang berharga ini supaya kita jadi orang yang untung sekali, orang yang laba sekali, orang yang dapat banyak sekali daripada benda yang baik-baik di dalam bulan Ramadan yang Allah hadiahi kepada orang yang beriman khususnya. Saudara semua, maka kita pakai supaya kita jadi orang yang Nabi kata ad-dalu alal khair kafa'ilih. Ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Bermula orang yang hajak orang buat baik, tunjuk jalan baik kepada orang lain, sekiranya orang yang dia royak boleh beramal, maka semua amal baik yang orang di sana buat maka boleh kepada dia. Maka insya-Allah saudara semua, hari ini pun satu petai lagi yang kita akan hubung berkaitan benda yang kita royak kepada kemarin. Jadi kemarin kita duk baca beberapa hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besarnya dan hebatnya dan agungnya kelebihan. Iaitu kemarin kita baca hadis yang diriwayat oleh Ummi Hani, yang dia tua, dia tarak, maka dia minta dengan Nabi. So Nabi pilih satu amalan yang ringan buat, mudah buat, sekira dia duk menyatak pun dia boleh buat, tapi di dalam masa yang sama kelebihan besar apabila dia buat. Maka Nabi suruh dia kata mentasbihkan Allah 100 kali dan dapat kelebihan seolah dia tebuh 100 orang anak cucu Nabi Adam yang jadi hamba Nabi Ismail itu.
Dan suruh dia kata pula alhamdulillah 100 kali. Dan jika dia kata seolah dia beli 100 ekor kuda dengan pelana apa siap untuk dia panggil apa buat perang fi sabilillah. Dan apabila dia kata pula Allahu Akbar 100 kali, maka Tuhan beri pahala seolah dia sembelih 100 ekor unta di Mekah, maka bagi kepada orang susah di Mekah. Dan dia kata pula la ilaha illallah, maka pahalanya penuh di antara bumi dengan langit. Dan jika dia kata pak tu subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, patu la ilaha illallah 100 kali, nah maka hari itu dialah manusia yang terbaik dan di sisi Allah yang duduk jalan di atas muka bumi. Nah, malaikat orang yang buat seperti dia buat ataupun buat lebih banyak daripada dia buat. Kalau gitu dia ni akan jadi hamba yang paling baik. Nah, padahal orang panggil buat benda saat ni tidak berhajat kepada masa 10 jam, 8 jam, 5 jam dak. Nah, 10 minit saja. Nah, dan saya kenal orang tua di kampung saya ni, saudara semua. Lepas daripada dia dengar benda lagu ni, lama dah kita dah goyaknya, boleh hadir dia panggil 7-8 tahun dulu. Maka siapa kepada hari ini dia beramal, maka Masya Allah orang ni, orang perempuan sekarang ni boleh hadir umur dia dekat 60. Nah, 50 lebih. Nah, 55, 57 kat tu semua tak ingat juga. Tak tahu, lebih kurang gitulah. Nah, maka ia amalkan dengan apa yang dia dengar pada hari itu. Maka ia seronok, ia suka. Nah, maka dia buat dia panggil waktu pagi lepas subuh. Belum dia nak keluar nak pergi beli nasi kabu. Nah, kalau bulan biasa. Nah, dan jika bulan Ramadan belum dia nak tidur nak rehat. Sebab dia bangun pukul 3 masak sahur ke apa semua. Lepas tu maya subuh. Maka dia buat benda ni belum sama tahu naik matahari. Nah, sebab tidak boleh tidur sebelum naik matahari, tak comel. Wak wi akan mendak, wak wi bodoh, wak wi apa cukup. Nah, maka dia kata, nah, start yang 10 minit lebih-lebih dia kata. Nah, dan juga dia panggil lepas mayasa belum jatuh matahari, dan dia kata juga belum tidur. Kalau gitu dia panggil kalau dia wahal ni saja, dia tak wahal lain. Dan kita pun boleh buat seperti dia buat. Nah, 10 minit lepas subuh, 10 minit belum jatuh matahari lepas pada asar, dan 10 minit belum kita tidur. Nah, sikit sangat daripada masa kita duk makan nasi lebih, dia panggil banyak pada tu. Pas hari semalam kita makan 3 periuk. Nah, sekali makan duk setengah jam. Nah, boleh duk buah duk gapo. Lepas tu dia dah kopi pun nak dah kopi kau lama. Nah, lepas tu bagaimana kita main, bagaimana kita kerja, kita tidur banyak. Tidakkah kita tak boleh bui masa? Nah, maka ya begini saudara semua. Kita ni manusia dijadikan seorang daripada 2 perkara. Nah, jasad daripada tanah dan roh, benda dalam yang duduk ada dalam jiwa kita. Maka jika keluar roh, mati orang ni. Nah, maka dua-dua tu supaya dia sihat, supaya dia gagah, supaya dia panggil apa boleh buat benda baik, ia berhajat kepada masing-masing berhajat. Jasad berhajat, juga orang panggil roh berhajat. Maka jasad kita amati sangat. Nah, kita jaga sungguh-sungguh tak sampai rusak. Nah, dan kita orang panggil apa, buh tenaga ke dia supaya dia tak tarak. Nah, kalau gitu kita bersungguh cari makan. Nah, supaya jasad kita ni gagah. Kita minum supaya jasad kita ni tak lemah. Nah, lepas tu kita usaha cari makanan yang sedap. Walau jauh pun tak apa, kita pergi cari. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, ke Allah, setengah-setengah orang ni seolah-olah datang bulan puasa untuk makan. Kerana bersungguh benar. Nah, lepas maya zuhur ni kan dia keluar dah daripada rumah. Masa Covid ni, kalau tak Covid lebih lagi lah. Kena orang ni, orang panggil pun, jangan pergi beli barang, pas-pas golok pergi beli barang. Beli apa tu? Beli ikan panggil, orang panggil apa ni? Miang pelapau apa tu? Gi lagi pucuk golok tu, dah keluar bagi golok lagi. Nah, 100 gi kelik ni dekat-dekat 300 kilo.
Nah, tu berapa ni boleh hadiah 250 kilo boleh hadiah atau lebih. Nah, tapi tak apa gelo sebab apa? Nak makan ni yang sedap. Nak kena orang jangan pinjam mutu orang. Keluar pergi mana? Keluar ni pergi dibacok tu. Pergi di kawasan nak beli roti, kawasan kat mana apa dah usaha roti apa ni di Makkah kat mana bukan Makkah ke apa tempat tu. Nah, tu. Dan dulu gitu kita ingatnya tahun dulu dia panggil apa kubah guling di jalan Allah. Maka queue beratus-ratus queue. Nah, tak kira lah duk pucuk mana, pucuk menara pergi, pucuk duk Telobay pun pergi nata bersungguh benar. Jadi kebanyakan kita menjadikan bulan puasa untuk makan. Tapi tak ada masalah, benda harus comel. Tapi hak tu untuk jasad. Mana makan roh? Makan roh kita hak ni hak penting. Sebab apabila roh kita gagah, ia rajin buat ibadat. Apabila roh kita sihat, setan ia payah tipu. Apabila roh kita dia panggil subur, sempurna, maka kita akan jadi orang yang baik. Tetapi kalau roh kita lemah, kita tak nak makan langsung ke dia, bahkan duk puja tubuh badan saja, maka tubuh badan yang kita duk puja diisi ini upai ulat saja. Jika sampai hari itu, ia akan hancur dan busuk lebih daripada busuk binatang yang mati lagi. Sebab tu kena kamu nak muliakan kepada anak Adam supaya orang tak dapat menyakiti yang sangat bau busuknya dia panggil mayat dia. Sebab tu kita kena ada hati habuai roh. We sama, we apa dia panggil apa? We balankan. We balan, we sama dah. Barulah tak berat. Jikalau berat roh terlajak, jasad torak pula, nak ibadat pun torak. Sebab apa? Tak makan, lemah, torak. Torak juga lagu tu. Sebab tu, dalam agama kita, dalam mazhab kita Syafi'i khususnya, apabila kita pergi haji di Mekah, hari Arafah sunat puasa umumnya, tapi malaikat orang duduk daripada Arafah tak sunat puasa pada hari itu. Sebab apa? Sebab dia puasa torak. Dia tak agak nak buat ibadat tak agak, nak berdoa, nak sembahyang, nak bersungguh tak agak. Sebab tu tak tahu puasa hari ni. Walaupun hari Arafah sunat puasa sungguh-sungguh sebab sebaik-baik hari dalam setahun. Dalam setahun sebaik-baik hari Arafah dan sebaik-baik malam itu Qadar. Maka orang puasa hari tu baik benar. Tapi orang duduk daripada Arafah tak sunat puasa mazhab kita Syafi'i. Sebab apa? Ambil gain, we gagah, we kuat dengan makan supaya kita boleh berdoa bersungguh, boleh ibadat bersungguh di tempat tu. Kalau gitu nak kuat roh mata ibadat mata sampai ketinggal makan tinggal minum tak apa tak boleh juga. Dan sebaliknya pula jika kalau makan semua makan banyak ke dunia mata tak ada langsung habuai roh tak boleh juga. Sebab tu kena wisah model barulah repan kita sihat, tubuh pun sihat, roh pun sihat. Dan tubuh sihat, roh sihat. Hak ni hak Tuhan kasih ni. Hak ni hak Tuhan suka ni. Iktidal dia panggil tengah-tengah, comel kalau dah. Tapi dari ni kita membesar nisbah makan ni bagi jasad kita, roh tak ada. Kalau gitu saudara semua, kita kena ada makan ni roh. Mula daripada bulan puasa dan lepas ada puasa kita teruskan. Kalau gitu apa makan ni roh? Zikir. Zikir ni makan ni bagi roh. Roh dah sihat, syaitan Allah nak lawan tak boleh. Payah nak tipu oleh syaitan. Sebab tu kita kena ada habuai walaupun sikit daripada masa kita. Padahal benar ni kita kena membanyakkan. Saudara semua pada kata, "Apa rezeki tak cari ke?" Rezeki ya dua. Asbab yang buat kita dapat rezeki dua. Sebab yang zahir dengan menyaku, dengan menanam, dengan menego, dengan orang panggil apa, dengan buat berjahit apa semua, itu pun cara cari rezeki. Dan jalan soal lagi kadang-kadang lebih hebat daripada tu, orang panggil apa, jalan batin, jalan yang tak nampak kelih, jalan maknawi. Dengan kita salawat ke Nabi, kita berzikir, kita bangun tahajud, kita sedekah, kita tolong orang. Sebab sebab kita takwa, benda tu semua buat nama rezeki kita. Kalau gitu ada habuai kita sebut Allah. Kalau gitu tak bolehkah kita mari
mari tamqa tuklum kaman sanja. Nah, saudara semua. Tak ada ke kita ambil pagi paling tak ada kita 10 minit, tak ada ke 10 minit. Belum kita nak pergi makan, belum kita nak pergi berjalan, belum nak pergi buat kerja apa, tak boleh ke kita ambil 10, paling kurang 10 minit. Tak saya buat hal lain pun buat hal ni tak apa dah. Nah, lepas tu pula belum kita nak maning, klik pada kerja atau bentuk rehat-rehat betul-betul samutara nak masuk waktu maghrib, boleh kita ambil 10 minit situ. Nah, itu dia. Lala ni belum nak buka puasa 10 minit. Boleh tak saudara semua? Lepas tu pula belum kita nak tidur, kita kata plus 10 minit. Subhanallah satu kali, alhamdulillah satu kali, Allahu akbar satu kali, dan la ilaha illallah satu kali. Nah, dan jika kita bahasa sedar, buat lekat ada, kita tambah istighfar pula satu kali. Kita tambah hak marai hak Nabi kata, Tuhan kasih sekali, subhanallah wa bihamdi. Tapi tak ada apalah, mabda. Nah, mula-mula ni kita ambil hak ni dulu. Nah, 10 minit. Nah, lepas maya subuh 10 minit, lepas maya asar 10 minit, belum tidur. Saudara semua, ini makan ruh. Nah, supaya we gagah hati ruh kita. Nah, supaya kita we jadi orang ijabi, orang yang orang berjasa, boleh buat baik kepada orang lain. Bukan orang yang sentiasa buat orang sakit hati, sentiasa buat rosak masyarakat dengan sebab kita lalu tarik bala mari dengan sebab dosa yang kita buat. Nah, kita jadi asbab yang baik pula. Asbab orang suka ria. Asbab yang orang panggil baik. Asbab orang dapat hidayah. Asbab yang tarik rahmat Tuhan turun mari supaya manusia semua bahagia. Supaya jadi asbab yang menolak segala bala daripada kapun tempat. Kita mau jadi orang tu. Kita boleh jadi saudara semua. Tangcai patut orang panggil tangcai dalam hati kita winak nen wis semangat sungguh-sungguh patulung mengetam. Tak payah sekali. Saudara semua, jika lalu rumah ni buat kita boleh kelihlah akan berubah banyaklah masyarakat kita daripada benda tak baik kepada baik dan daripada baik kepada makin baik. Dan benda-benda tak baik akan hilang lepas sasa. Jika kita capur tangan mai buat benda ni. Nah, kalau gitu mari kita pakat kita mari bersama kerana anak cucu kita dalam rumah tangga. Kerana masyarakat kita. Pakat-pakat buat 10 minit. Nah, waktu pagi 10 minit. Pagi belum nak jatuh matahari 10 minit belum kita tidur. Subhanallah saudara semua. Dan jika kita buat ni seperti saya kata ni, ada seorang perempuan rumah saya yang duk buat benda ni. Allah semangat kita. Depan kelih bahasa gembira. Apa? Kelih dia ini nampak orang ni khamsuk dalam hati tu. Tapi kadang-kadang dia dia gembira terajak dalam hati, maka zahir tu baik kepada muka dia. Sebab apa? Senyum. Nampak mani, muka nampak bahagia, nampak seronok. Anak cucu dia ni berjuru. Nah, hari pun sejik tak tinggal. Nah, dan dia tak nampak serabut apa, tak nampak susah apa. Nah, patu walau dia tak kaya benar pun dia orang panggil tak ada katsun dah. Nah, nampak dia suka bahagia benar. Kita nak lagu ni. Sebab bahagia yang sebenar bukan dia duit. Orang duit belana, bunuh diri belana. Nah, orang yang mikul hamsuk bukan di peringkat tinggi. Orang peringkat tinggi nak pergi ke mana tak boleh, takut semata, takut semua. Kadang-kadang bunuh diri. Nah, ada bukan di rupa jangan, orang rupa jangan mana-mana orang panggil pondok dengan sedih hati sama, teriak sama. Nah, banyak. Seminggu lepas ada seorang yang sangat-sangat cantik mari rumah saya. Nah, mai mengadu hal susahnya nak buat lagu mana. Sebab apa isteri lagu ni? Hak tu hak suami mari mengadu. Hak ni isteri memang sebab suami lagu ni. Bagaimana nak? Jadi bukan dia yang rupa dak mi khamsu. Tapi khamsu milik Allah. Khamsu bahagia, seronok dalam hidup, gembira. Nah, ini milik Tuhan. Dan Tuhan beri dapatlah. Dan Tuhan tak beri tak dapat. Tapi Tuhan yang bukan beri semua kepada manusia. Tapi Tuhan beri cerak kepada orang yang banyak sebut dia. Orang yang banyak sebut Tuhan beri benda ni kepada dia. Bahagia. Nampak dia tak bergaduh hak orang. Nampak dia tak serabut. Nampak dia tenang jiwa. Ini orang sebut Tuhan banyak. Sebab tu, jika kita nak benda ni, nak kita tenang jiwa mi hamsuk. Nak bahagia rumah tangga seronoklah hidup. Nah, nak jadi orang kikbuang. Nak orang ni dia panggil apa? Seronok dalam hidup saudara semua. Nah, dan dia panggil sentiasa jaga perintah Tuhan.
Dan boleh jauh sekadar dia boleh jauh daripada benda Tuhan lagi. Dan nak lagu ni, senyata dia, anak kecil dia sebut Tuhan. Kalau gitu, mabda'iyan, minta 10 minit pagi. 10 minit belum jatuh matahari. 10 minit belum tidur, insya-Allah. Saudara, insya-Allah kita janji boleh buat. Insya-Allah kita buat bersama. Saudara semua. Maka kita sambung daripada situ kan, mari kita baca hadis yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ini kita baca dah kemarin. Siapa yang kata subhanallahi wa bihamdihi, maka Tuhan tanam untuk dia dalam syurga pertama sepahung. Kata 2 kali 2 pahung, 10 kali 10 pahung, 1 kali 1 pahung, 1000 kali 1000 pahung. Maka subhanallahi wa bihamdi 3 minit. 100 kali 3 minit saja. Maka kita royak dah kemarin, maka kita tak ulang klik lah. Tak ada ulang kembali semula sebab kita royak dah kemarin. Saudara semua, dan Nabi bersabda lagi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 perkataan yang sangat ringan di atas lidah. Semua orang boleh kata. Budak halus boleh kata, siapa ketua sekali boleh kata. Lelaki boleh kata, perempuan boleh kata. Orang jangak boleh kata, orang huduh boleh kata, orang sesak boleh kata, orang kaya boleh kata. Semua orang boleh kata sebab apa? Ringan dan mudah buat. Dua perkataan, 2 kalimah ni. Lepas tu, thaqilatani fil mizan. Allah. Tapi 2 kalimah yang ringan, yang mudah kita kata, tetapi akan jadi benda yang sangat berat di neraca amal baik kita ketika timbang di akhirat kelak. 2 kalimah yang kita kata Allah berat, kadang-kadang lebih daripada bukit bukau lagi. Maka saya berhajat kepada berat neraca amal baik. Saudara berhajat kepada berat neraca amal baik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Allahu akbar. Siapa yang berat neraca amal baik dia, maka dia beruntung, dia bahagia, dia ahli syurga. Ia akan hidup dalam keadaan baik, akan sepenuh dia redha. Dia suka gembira dengan seronok semua. Jika timbang esok sebelah neraca baik itu berat, neraca jahat tu ringan. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya darun hamiyah. Tetapi orang yang dia panggil apa? Sebelah li amal jahat, sebelah li amal baik tu ringan, berat li amal jahat, maka celakalah dia dibakar dengan api neraka yang sangat-sangat panas. Maka kita berhajat kepada benda. Kalau gitu 2 perkataan yang sangat ringan di atas lidah kita, tapi sangat berat apabila kita kata jadi amal untuk ditimbang di akhirat kelak. Lepas tu habibatani ilar rahman. 2 kalimah ni Tuhan sangat suka sekali. Kekasih Allah, kalimah ni dia orang kata banyak Tuhan kasih saya ke dia. Kau kata Tuhan kau cinta. Kau kata Tuhan kau cinta. Kau kata pun Tuhan kasih. Kata pun Tuhan kasih. Tu kata pun Tuhan sangat-sangat redha kepada dia. Allah. 2 kalimah yang ringan atas lidah tapi sangat berat di atas neraca amal yang baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo yang 2 kalimah ni? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah. Siapa tak boleh kata? Cuba kita kata bersama. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 3 winati. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 3 winati sekali kata. Tapi kata sekali pak Tuhan kasih kita. Kata pula Tuhan kasih pula kepada kita. Kata pak berat amal baik kita. Kata pak berat amal baik kita. Subhanallah, saudara semua. Jadi hak sebenar pun di hadapan kita banyak benda yang baik-baik, tapi kita tak ada buat. Allahu akbar. Patut kita bukan tak boleh buat. Boleh buat sangat. Mudah sangat. Butung sangat orang yang buat. Bertuah sangat orang yang buat. Ahli syurga orang yang buat. Sampai ke Tuhan tanah belah-belah dah pertama untuk dia buat, untuk dia makan apabila dia mati esok. Tapi kita ya tak buat. Saudara semua, jika oleh Ramadan tak boleh buat, bulan lain terus lagi tak boleh buat.
Sebab tu ambillah peluang ni yang Tuhan melembutkan hati kita. Ambillah peluang ni yang Tuhan banyak Tuhan rahmat kepada kita. Ambillah peluang ni yang Tuhan tutup pintu jahat-jahat di hadapan kita. Ambillah peluang ni yang Tuhan buka pintu baik-baik kepada kita supaya kita mudah buat. Kalau gitu mari kita yang dengar ni, mari amal bersama. Marilah buat. Nah, tak boleh buat banyak, buat sikit. Dan jika buat ada rasa semangat, buat tambah. Sebab apa? Dia tak rugi kik mabuk. Kau banyak, kau molek. Kau banyak, kau bagus. Kau banyak, kau agung. Nah, kalau begitu, lepas tu mudah buat. Subhanallah. Nah, saudara semua. Kalau gitu, kita katakan apa yang kita boleh kata, hak kita bersetuju, setuju, nah, maka kita katalah. Allahu akbar. Saudara semua, jadi Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa tanya Allah. Ya, tanya Tuhan. Dia kata, "Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ayyul a'mali ahabbu ilaika an a'mala bih." Amale mana yang engkau lebih kasih sekali supaya aku nak amal dengan dia? Ya Allah. Ya Allah, amal apa daripada amal yang banyak-banyak? Amal apakah yang mung suka sekali supaya aku nak amal? Supaya apa? Supaya aku nak kasih kepadaku. Nabi Musa tanya Allah. Maka apa Tuhan jawab? Dengar baik-baik saudara semua. Tuhan katakan, "Tadhkuruni wa la tansani." Allah. Sentiasa mu sebutku dan mu tak lupa aku. Hak ni lah aku kenal sekali. Hak ni lah aku kasih sekali. Hak ni lah aku setuju sekali. Hak ni lah aku cinta sekali. Ialah sentiasa sebut aku dan mu tidak ada hari yang mu lupa aku. Hak ni aku nak. Ya Allah, saudara semua, kita tak sih jadi orang ni. Orang yang buat amalan yang Tuhan sebut suka sekali. Kita tak jadi ke hamba yang Tuhan sangat cinta sekali ke dia sebab dia tak lupa Allah. Dalam hidup dia, saudara semua, satu benda yang paling bahaya sekali, yang apabila ada di atas seorang hamba, kadang-kadang celaka dia. Dan pesaing nak celaka banyak benar. Tahu tak apa benar tu? Ialah lalai. Alhaakumut takatsur. Lalai. Terlupa akhirat. Duk sibuk, duk bergaduh, duk berkaluk dengan dunia. Tak ada masa. Padahal duit banyak, tapi sibuklah. Tak luar, tak ada nak semaya, tak ada nak sebut Tuhan, tak ada nak buat ibadat. Lalai. Dia ada lalai, dia tak berasa nak buat ibadat. Dia ada lalai, dia tak ingat kepada akhirat. Dia ada lalai, dia tak berasa berat nak buat dosa. Dia ada lalai, dia tak berasa nak istighfar. Dia ada lalai, dia tak ada berasa nak taubah kepada Allah. Ini bahaya sekali sifat lalai ini. Sebab tu kita tak boleh lalai. Jangan ada penyakit lalai. Maka penyakit lalai ni saya cari ubat tak temu. Gilah cari doktor yang bijak sekali negeri Sia, sampai kepada Amerika, Europe pun tak temu. Nah, maka ubat dianya ialah hatta zurtumul maqabir. Nah, penyakit lalai nak ubat dia ialah ayat ni suruh ziarah kubur. Tapi dalam hadis yang lain suruh sebut Allah. Sebut Tuhan ni, orang yang sentiasa sebut Tuhan, dia selamat terus daripada penyakit lalai. Dia tak lalai ni, tak sunyi daripada buat dosa, tapi dia khabar ya istighfar, dia bertaubah. Orang sebut Tuhan ni, payah dia nak buat maksiat. Dan apabila dia buat, dia segera istighfar. Orang yang tak lalai ni ialah orang yang sentiasa ibadat kepada Allah, dan dia usaha jauh daripada maksiat yang Tuhan larang. Kalau gitu, jangan lalai kita. Maka apakah nak jadi laprakan kata kita tak lalai? Sebut Tuhan. Walaupun sikit dalam sehari kita. Sebut dulu ya, saudara semua. Allahu akbar. Dan kata seorang sahabat yang mulia nama Ka'ab, dia kata apa? Man aktsara dzikrallahi ta'ala bari'a minan nifaq. Orang Islam ada orang beriman benar-benar,
dan ada orang beriman tapi tak sebenar. Tetapi dua-dua tu ia ada alamat. Beriman sungguh dengan orang munafik. Maka orang munafik tak nak dia tak suka sebut Allah. Berat lidah. Berat kalimah di atas lidah dia. Payah dia nak kata, payah nak sebut Tuhan. Orang dia orang munafik. Tapi orang yang sentiasa sebut Tuhan, mudah sebut Tuhan, orang ini selamat terus daripada sifat nifaq. Saudara semua. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Saudara semua, kalau gitu kita kena ada habuai zikir ni, kena ada dalam sehari kita 24 jam. Supaya kita ni dapat benda baik-baik, dapat rahmat, dapat barakat dan selamat daripada semua benda-benda yang tidak baik. Maka jika kita payah nak buat, doa dulu dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam bulan puasa ni, bulan yang Tuhan terima doa, maka banyakkan sebut, kita panggil doa dengan Tuhan supaya minta Tuhan jadi kita hamba dia yang sentiasa sebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saudara semua, cuba telah kita mari dengar satu perkataan daripada ulama besar. Apa dia kata? Dia kata, zikrullah aqrabul qurubat. Bermula sebut Allah tu, satu benda, satu amal yang baik yang wakwi kita tu cepat sekali, deras sekali, yang wakwi kita sapa kepada Allah. Wakwi kita ni rapat dengan Tuhan. Wakwi Tuhan ni cinta kepada kita. Semua amal yang baik yang kita buat, Tuhan cinta belaka, Tuhan suka belaka. Tapi lambat banget, cepat atau tak cepat. Tapi orang yang banyak sebut Tuhan, dia cepat sapa kepada Allah. Cepat yang wakwi Tuhan tu cinta kepada dia. Ni sebut Allah. Lagi dia kata, waqad waqata Allah Subhanahu wa taala al-ibadati kullaha. Dan sesungguhnya ibadat-ibadat yang lain ni Tuhan menjadikan waktu belaka. Tu. Tuhan mewaktukan, Tuhan tak masa bagi semua ibadat pada ghalib. Semaya ada waktu dia. Zuhur belum masuk waktu tak boleh semaya. Masuk waktu dulu baru boleh semaya. Dan juga orang panggil puasa. Siapa boleh puasa dulu boleh puasa, lepas tu masuk masa puasa pianing habis di sini. Ada masa dia. Juga haji. Nak pergi ihram bulan lain tak boleh. Kena orang panggil kena masuk waktu dia dulu. Dan berpi habis waktu dia tak boleh buat dah, habis dah. Jadi pada ghalib semua ibadat tu ia ada masa yang ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikr, malaikat zikir. Ibadat semua pada ghalib Tuhan menjadikan waktu dia. Nak keluar zakat fitrah ada waktu dia. Nak keluar zakat harta, zakat berniaga ada waktu dia. Malaikat zikir. Zikir. Fa innahu amara bihi ala kulli hal. Malaikat berzikir, maka sesungguhnya Tuhan suruh kita hamba dia ni berzikir setiap masa. Setiap masa. Tidak ada masa baginya. Semua masa tu waktu berzikir. Tu dia. Qiyaman wa qu'udan wa wattadi'an wa harakatan wa sukunan wa fi kulli zaman. Ketika berdiri disuruh berzikir. Dan ketika mu duduk, ketika mu duduk mengiring-mengiring, ketika mu duduk menetek, ketika mu duduk panggil apa, duduk dia tak ada gerak, tak ada buat apa,
dan setiap masa, lailan wa naharan, saifan wa syitaan. Waktu malam pun disuruh kamu berzikir, waktu siang pun suruh kamu berzikir, ketika musim panas pun kamu suruh kamu berzikir, musim sejuk pun kamu berzikir. Jadi suruh setiap masa. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu sangat katamu berhajat kepada berzikir. Kerana berzikir ni makan ni bagi roh kamu. Dengan berzikir ni jadi pagar yang tahan kamu daripada tak baik semua. Dengan sebab berzikir ni buat kamu selamat daripada was-was syaitan. Sebab berzikir ni buat kamu ni dia panggil tak minat kepada maksiat. Sebab berzikir ni jadi benda yang tolak kamu belum buat ibadat. Sebab berzikir ni buat kamu ni selamat ketika kamu hidup. Selamat ketika kamu turun dari kubur nanti. Selamat ketika kamu bangkit di akhirat kelak. Selamat daripada api neraka. Kalau gitu kamu berhajat kepada berzikir setiap masa. Maka wahai orang yang beriman, jikalau kamu benar-benar nak selamat daripada benda tak baik semua atas dunia ni, jikalau kamu benar-benar nak selamat daripada seksa yang Tuhan dah sedia dalam kubur, jikalau kamu benar-benar nak selamat di akhirat kalau hawa-hawa yang sangat dahsyatnya, jikalau kamu benar-benar nak selamat daripada api neraka, nak selamat daripada syaitan, nak selamat daripada apa semua, jangan kamu lupa sebut Allah. Dan membanyakkan kamu sebut Allah dalam hidup. Dan zikir ni dia panggil anak koci besar bagi rezeki. Dan pada golek orang ada khijamnya ko dia dapat hak dia duk gambar tu ya. Orang keluar di cloud dia duk gambar ataupun lebih banyak dari sikit. Tapi dia duk gambar dalam otak dia dan nampak lagu dapat benda ni. Tapi jika dalam zikir ni dia dapat dengan tak seka-seka. Dapat lipat ganda sehingga dia tak dia ke ni? Dia. Saudara semua. Sebab tu ini senjata yang paling baik sekali bagi kita orang beriman. Sebut Tuhan banyak, ingat Tuhan banyak. Sebab apabila kita di lagu tu, kita jadi kekasih Allah. Kita akan jadi orang yang Tuhan sayang kepada kita. Allahu Akbar. Butungnya kita, mahalnya kita jikalau kita jadi kekasih Allah. Maka Tuhan tak kasih kepada orang yang harta banyak. Bukan tempat ukur situ. Tuhan tak kasih kepada orang yang rupa jangak. Tuhan tak kasih kepada orang peringkat tinggi. Tuhan tak kasih kepada orang yang keturunan tinggi, keturunan mulia. Tuhan tak kasih kepada orang yang ada kebolehan yang hebat, yang pandai. Bukan semua. Tapi Tuhan kasih, Tuhan sayang, Tuhan cinta kepada orang yang sentiasa sebut dia. Siapakah gini saudara semua? Ada seorang sahabat yang mulia yang mari berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya ajaran Islam, hak Islam suruh buat ni daripada amalan baik sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Maka saya tak kuasa nak buat semua. Dan setiap benda yang saya suruh ada kebaikan, ada kelebihan. Tapi saya tak mampu nak buat semua tu. Tapi saya nak belakang kelebihan tu. Maka ya Rasulullah, kamu pilih satu sahaja daripada amalan yang banyak tu. Wi ke aku supaya aku nak amalkan. Sekiranya jika aku amal, aku masuk syurga. Sekiranya aku amal, aku selamat daripada api neraka. Ya Rasulullah, pilih satu kepadaku. Maka Nabi kata, kalau gitu mung peganglah dengan benda ni satu saja, ialah sebut Allah. Jadi selepas daripada fardu hak Tuhan suruh kamu buat, semaya 5 waktu kamu jagakan. Jika masuk bulan Ramadan kamu puasakan. Maka lebih pada tu, zakat mu tak wajib, mu tak nak keluar. Kamu sebab kamu pakai, haji kamu tak kuasa, kamu sahagi buat. Tapi benda kamu kena pegangnya satu ialah sebut Allah. Sentiasalah lidah kamu basah sama dengan sebut Allah. Banyaklah sebut Allah dalam hidup kamu. Maka ya pegang hak tu ya, saudara semua. Allahu Akbar. Kalau gitu, boleh ke tak kita tiru sahabat tu? Boleh ke tak kita mari jadi sahabat tu? Seolah-olah hari ni saudara yang dengar saya ni duk minta wasiat
duk minta nasihat daripada Nabi, suruh Nabi royak satu amalan. Maka Nabi dia royak asal ni. Nah kalau gitu, jadilah kamu orang yang lidah dia sentiasa sebut Allah. Boleh tak kita? Kita beruntung seperti sahabat tu beruntung. Kita berjaya seperti sahabat tu berjaya. Kita selamat daripada siksa kubur sebagaimana sahabat tu selamat daripada siksa kubur. Kita selamat daripada api neraka sebagaimana sahabat tu selamat daripada api neraka. Kita jadi ahli syurga yang mewahnya sebagaimana sahabat tu jadi ahli syurga yang mewahnya. Boleh tak saudara semua? Jadi benar tak payah, benar tak berat. Saya boleh buat, saudara boleh buat. Marilah kita sedar bersama. Hak sebenar pun saudara semua, sangat-sangat kita berhajat kepada sebut Tuhan. Ini makan roh kita. Roh gagah, barulah kita boleh lawan syaitan. Roh gagah, barulah kita sihat. Sebab tu kita ambillah benda ni. Kita ambillah benda ni. We masuk dalam diri kita. We ada dalam hidup kita. We ada benda ni. Paling kurang. 10 minit waktu pagi lepas subuh. Paling kurang. 10 minit belum orang nak bayar maghrib. Paling kurang 10 minit bila kita nak tidur. Kita kata subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Saudara semua. Itu. Baik. Masya-Allah. Itulah muzakarah kita pada orang panggil petang ni. Maka bagi siapa yang ada soalan, maka boleh nak tanya, insya-Allah. Jadi apa yang kita boleh jawab kita jawab, yang tak boleh jawab, tak tahu jawab apa, kita buka kitab, kita cari, kita mai jawab semula, insya-Allah. Saudara semua. Maka petang ni pun juga di kawasan ni hujan. Apa pandang dunia ni gelap-gelemak lah sekarang ni hujan. Alhamdulillah, ni rahmat daripada Allah. Padahal sebenar pun bulan ni orang panggil bulan Mesa, bulan yang sangat panas, musim panas lah sebenar pun. Tapi dengan sebab barakah Ramadan, dengan sebab rahmat Tuhan yang melimpah, kelih kita duduk. Walau panas tapi hujan. Jikalau tahun lepas-lepas kat bulan ni kat lo kering kemarah habis. Tapi ni kelih ni bulan ni pada asal, tapi kelih upu ya hijau di luar masjid bawah saya ni, tapi kawasan pondok saya ni ya hijau. Allahu akbar. Saudara semua, baik. Jadi siapa yang ada soalan boleh nak tanya. Itu dia. Maka kita akan jawab soalan dulu yang tanya dalam chat. Jadi dia kata berapa terima dak duit zakat. Jadi orang yang tanya ni jadi ia boleh kepada banci di hadapan tu lah. Banci di hadapan tu iaitu banci untuk sedekah jariah, untuk saya nak mensudahkan asrama anak yatim dan fakir miskin dan orang panggil tuapai. Yang saya biasa royak pada saudara semua, kata saya dah buat mari ni lebih kurang orang panggil 5 tahun dah, ni tahun yang kelima dah, tapi belum selesai lagi sebab kita tak dapat bantuan luar, tak dapat apa-apa. Bahkan kita usaha dengan sekadar kita boleh pergi usaha tahun demi tahun. Maka hari ni siapa setara tu dah yang boleh kelih ramah tu. Ataupun nak kelih cerak pergi kelih dalam page hak Bazu tu. Tempat berapa tak ingat dari tempat. Dia post, dia mari pukul ramai, dia post pergi. Tu. Maka lah ni kita sentiasa dak terima orang panggil jikalau bagi orang yang suka nak bantu. Maka dengan sebab itulah dia tanya kata berapa terima tak zakat. Jadi zakat ni jika nak ubi ke saya di atas dasar fakir miskin, itu bukan dia lah. Sebab saya alhamdulillah boleh makan, Tuhan beri rezeki. Tetapi jikalau beri zakat, adakah saya boleh terima? Saya boleh terima bentuk apa? Bentuk orang lekat hutang. Ya, saya boleh terima bukan dengan sebab dasar, sebab bukan asnaf orang fakir, bukan asnaf orang miskin, tidak. Bukan mu'allaf, bukan fi sabilillah, bukan bisabil, bukan lain-lain belaka. Tapi satu asnaf yang saya boleh terima bentuk saya orang lekat hutang. Sebab saya ni orang panggil pergi butai barang di kedai, dan maka mari upah necang. Butai barang di kedai mari upah necang. Jadi belum pada ni saya pergi baca ketebah di menara, golok ke mana, boleh sikit saya upah necang.
Tapi bagi saya butai semua. Bagi saya butai besi, seming apa semua saya butai. Duit yang boleh pergi macam tebah dan orang sedekah sekut dua tu untuk apa necang saja. Necang pun terima kasih banyak-banyak sebab dia tolong ya. Dia tak ada ambil harga penuh dak. Dah yang orang panggil apa, dia pun nak kepada pahala juga. Dia tolong benar-benar. Nah, tu dia. Saya gaji hari ya, bukan takak pada. Nah, tu kalau gitu kita boleh upos pada necang saja duit kita macam tebah ataupun hotel tu dengan bulan puasa ni lah. Orang tu sikit daripada zakat, orang sikit daripada zakat, dan maka kita hitung dan maka pergi bayar. Jadi duit zakat, dia kalau ada saudara nak bagi zakat ke, ya saya terima. Nah, tapi terima dia tak apa. Terima dia tahu orang yang lekat hotel, dan maka ambil duit semua ni pergi bayar hotel, yang kita berhutang mari daripada yang kita bagi-bagi untuk buat bina air ni lah. Nah, itu dia panggil apa? Jawab sikit sebanyak bagi saudara yang tanya kata, "Bapa terima tak zakat?" Ya, terima. Dan terima untuk bayar hotel, yang kita lekat hotel untuk bagi buat dia panggil apa bina air yang ada dekat kawasan ni, saudara semua. Itu jawab bagi dia panggil apa soalan yang ditanya. Nah, dan hari ni alhamdulillah, nah, terima kasih kepada Baba Ghazali Munduk, nah, yang duduk kawasan Golok tu. Nah, dia saat ni pun dia dapat dia panggil tunai amanah yang ada kawan dia seorang penceramah sebelah Malaysia tu. Nah, dia bantu sikit saya, dia beri 2,000 riyal, 2,000 ringgit wi ke saya melalui Baba Ghazali. Maka hari ni Baba Ghazali yang kita tokok duit, maka dia own masuk siap dalam banci saya ada depan tu. Nah, harga 15,000 lebih kurang sebab lah ni duit ringgit 7 kut lebih ya. Nah, terima kasih banyak-banyak kepada Baba Ghazali. Nah, dan dia panggil Tuhan balas baik dan Tuhan berganda pahala kepada ustaz sebelah Malaysia yang sudi bantu kami dia panggil di sini. Nah, terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan. Nah, jadi nampaknya kita kena bukti dulu saudara semua sebab ada kilat dengan guru. InsyaAllah sama pula dia panggil esok hari insyaAllah.